Sebelum anda join mana-mana pelaburan online, pastikan anda tengok video ini dulu dan kena pasti sama ada pelaburan online itu adalah pelaburan yang sah ataupun tidak. Okey, so tengok video ini sampai habis. Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan cenderamata daripada channel Haikal, anda boleh pergi ke link di bahagian description untuk mendapatkan t-shirt dan juga cenderamata lain daripada Haikal. So, terima kasih atas sokongan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Haikal, selamat datang ke YouTube channel Haikal. So, dalam video kali ini saya nak kongsikan cara macam mana kita nak semak sama ada pelaburan yang kita nak join secara online ataupun offline sebenarnya ialah pelaburan yang berdaftar atau berlesen dengan Security Suruhanjaya Security Malaysia lah ataupun Security Commission Malaysia. So, untuk pengetahuan anda, mana-mana pelaburan yang nak dijalankan kat Malaysia yang berkaitan dengan keuangan, perbankan ataupun pelaburan mesti berlesen dengan Suruhanjaya Security Malaysia lah. Maksudnya mana-mana pelaburan yang tidak berlesen dengan Suruhanjaya Security yang melakukan pelaburan adalah satu kesalahan lah di bawah Akta Suruhanjaya Security ni. So, apa-apa pun jika anda nak sertai mana-mana pelaburan online, pasti anda semak dulu di website Suruhanjaya Security. Anda boleh masuk je dekat sc.com.my. Masuk kat sini anda boleh tukar lah. Kalau anda macam ni macam tak faham kan, anda boleh tukar bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Kat sini BM, kita pilih BM lah. Okey, kat sini anda boleh tengok kawal selia pembangunan, pemerkasaan pelaburan, analitik, sumber dan kenali. Kalau anda nak baca lah. Okey, kat sini anda boleh tengok saya macam tak faham sikit bahasa Melayu dah. Bukan tak faham lah, maksud macam pelik sikit. So saya ambil bahasa Inggeris lah. Maksudnya anda boleh tengok kat bahagian regulation, development, investor, empowerment, analytics, resources dan juga about. Kat resources anda boleh tengok sini license and registered person. Maksudnya orang-orang yang berlesen untuk menjalankan syarikat ataupun menjalankan aktiviti pelaburan ataupun perbankan. Anda boleh tengok sini. So, kalau anda tengok sini, ni adalah senarai lah. Anda boleh tengok kat sini je lah. So, anda boleh cari contoh lah. Kita pergi dekat, okay, anda boleh tekan kat sini je, Public Register of License Holder. So, company name anda boleh cari contoh. Kita cari Wahid So, kita search. So, kat sini anda akan keluar lah Wahid Technologies Sdn Bhd Fund Management lah. So, Fund Management in relation to Portfolio Management. Ni lah lesen bagi Wahid Invest lah, Wahid ataupun aplikasi Wahid Invest yang banyak saya terangkan dalam video-video sebelum ni lah. Ok, anda boleh cari juga yang lain. Contoh lah, kalau dia kata ada orang menyamar jadi Wahid ke, anda boleh tengok sini. So tak ada lah. Ataupun yang Walid ke, anda boleh cari sini. So pun tak ada lah. Ok, anda boleh check kat sini je. Okey, lepas tu anda boleh tengok juga, anda boleh tengok senarai-senarai yang telah disahkan sebagai tidak berlesen oleh Security Suruhanjaya Security ni. Anda boleh tengok bahagian investor empowerment. Anda boleh tengok ini list of unauthorized website, investment product or companies individual. Maksudnya mana-mana website ke, individu ke, ataupun mana-mana produk yang kat online ataupun offline yang telah disahkan oleh Suruhanjaya Security sebagai tidak berlesen lah. Okay, kita tengok senarai terbaru daripada Suruhanjaya Security ni, senarai pelaburan online yang bukan mungkin lah, yang memang tidak berlesen lah. Okay, kat sini recently added entry ada OctaFX. Kat sini anda boleh tengok dia punya details apa. Lepas tu carry out capital market, lepas tu leading on derivative without lesen. Maksudnya dia tak ada lesen dengan Suruhanjaya Security lah. Ok, pentingnya lesen ni adalah sebagai perlindungan kepada pelabur. Jika ada apa-apa berlaku, kalau dia berlesen lebih mudah untuk ambil tindakan. Tapi kalau tidak berlesen ni lebih sukar lah untuk pihak polis ke ataupun Suruhanjaya Security ni untuk buat tindakan. Dan lagi satu, kalau dia berlesen lebih dipercayai sebab dari segi struktur pelaburan ataupun struktur syarikat tu telah dipantau oleh Suruhanjaya Security lah. So maksudnya banyaklah ni dimaksi ataupun kesalahan dia. Anda boleh tengok sini carrying out capital market activities of dealing in derivative without a license. Lepas tu Amal Trust. Ini orang pernah tanya saya juga, Amal Trust ni, Wakalah Ventures ni. So kat sini dia kata memang carrying out regulated activity without license. Lepas tu dealing in securities dan fund management. Lepas tu jadi misuse of
Suruhanjaya Security. Maksudnya dia kata disahkan oleh Suruhanjaya Security, tapi sebenarnya tidak disahkan atau tidak berlesen lah. Okay, ni macam saya cakap tadi, ada orang gunakan nama Wahid Trading. Lepas tu ni kononnya ada dia punya SSM lah. Lepas tu sama juga holding out as financial planning. Lepas tu ada regulated activity without license tak ada berlesen lah. Okay, ni semua satu kesalahan di bawah Suruhanjaya Security. Anda boleh tengok lagi banyak lah, eToro ke Fintech FX. Kalau ramai yang tanya pasal Fintech ke dan lain-lain investment online lah. Lagi satu saya nak ingatkan juga, mungkin dia punya list kat sini bukan tak update lah. Maksudnya mungkin bila ada orang komplain baru je update dekat entry ni. Dalam masa sama diorang pun mungkin akan pantau juga. Tapi kalau anda ada something pelaburan online yang anda baru jumpa, lepas tu anda cari dekat unauthorized ni, mungkin tak ada. Tapi ada lebih baik anda contact us dululah untuk dekat Security Commission ni, untuk tanya sama ada pelaburan ni adalah pelaburan sah ataupun tak. Lepas ni saya tunjukkan lah. Kita tengok dulu senarai-senarai yang recently added ni. eToro Fintech FX, Manage in Asset, lepas tu My Global Fintech. Banyaklah fintech ni yang tidak berlesen, mengambil kesempatan lah untuk orang buat pelaburan, dan mungkin berlaku penipuan. Saya tak cakap dia memang nak tipu, tapi ada kebarangkalian dia mungkin tak berniat tipu, tapi dia tak berlesen dengan Suruhanjaya Security. Itu bukan bidang saya untuk tentukan dia tipu atau tak lah. Tapi yang penting sekarang kita nak tentukan sama ada pelaburan ni adalah pelaburan yang berlesen dengan Suruhanjaya Security ataupun tak lah. Okay, macam digital asset anda boleh tengok Babylon Solution Limited, Remitano pun tak ada apa cakap, tidak berlesen lah dengan Suruhanjaya Security. Sebelum ni pun saya ada guna jugalah. So sedia lah ni Remitano ni, Unihash, lepas tu Quattro Holding Groups, Cryptomania Club. Ni ramai juga yang tanya saya Cryptomania Club. Okay, ni jawapannya. Cryptomania Club disenaraikan dalam unauthorized investment lah. Maksudnya dia tidak berlesen dengan Suruhanjaya Security. Banyaklah sini, Cloud Technology, Cloud Token Wallet lah, Aspen Holding. Kat sini yang full lah. Yang bawah ni anda boleh tengok based on dia punya alphabet. Anda boleh go through, kalau nak cari satu-satu pun boleh lah. Sebab ni semua 2018, ni 2020, Aspen Holding pun 2020. Ni semua yang 2020 lah. Dia list ni mungkin akan update dari masa ke masa, so anda kena pastikan anda check dulu. Kalau anda, sebab scammer ataupun penipu ni pun dia akan berubah ataupun akan bertambah. Sama ada dia macam mungkin contoh macam Ubank Group, contohlah ni Ubank Group ni. Lepas tu dia dah kantoi kat sini. Lepas tu ada kebarangkalian dia akan buat satu lagi website yang menyerupai tapi nama lain. So sebab tu kalau anda nampak mana-mana website yang mencurigakan, anda tanya dulu Suruhanjaya Security. Anda just boleh contact us kat sini. Lepas tu anda boleh inquiries kat sini lah. Anda isi je kat sini nama website dia. Lepas tu nanti dia akan reply lah. Dan dalam masa yang sama maka akan menyebabkan pihak Suruhanjaya Security alert juga dekat berkenaan dengan website-website baru yang mungkin belum ada orang komplain ataupun belum ada orang tanya lah. Pada saya macam tu lah. Okay, apa lagi yang ada kat sini? Sebenarnya website ni bagus, cuma ramai orang tak alert berkenaan dengan website ni, dan mungkin ada yang tak tahu pun ada website ni untuk buat semakan sama ada pelaburan tu pelaburan yang sah ataupun tak lah. Lebih baik anda tanya Suruhanjaya Security berkenaan dengan pelaburan-pelaburan yang anda nak join tu. Compare, tanya saya. Bukan saya tak boleh jawab, tapi masalahnya lebih kepastian sama ada pelaburan tu adalah pelaburan yang berlesen ataupun tak lah. Cara saya semak pun sama juga. Saya akan pergi ke Suruhanjaya Security ni untuk buat semakan sama ada produk ataupun website ataupun individu ataupun mana-mana pelaburan tu adalah pelaburan yang sah dari segi undang-undang lah. Sebab kalau tak sah undang-undang, ada kebarangkalian anda melabur dan duit anda pun kebarangkalian untuk melebur lah. Okey, itu saja dari saya. Jika ada apa-apa soalan, menanyakan komen dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.